Negara kartel dadah terbesar di dunia. Pelbagai negara di dalam dunia ini mempunyai keunikan dari segi budaya, sosio, adat dan pelbagai lagi perkara yang menjadi mercu tanda sesebuah negara. Namun terdapat juga gelaran bagi negara yang kurang enak untuk didengar. Seperti negara yang diberi gelaran negara kartel dadah terbesar di dunia. Ia bukanlah suatu mercu tanda yang membawa nama baik bagi negara tersebut kerana umum mengetahui bahawa dadah adalah perosak manusia jika disalahgunakan. Namun itulah gelaran yang diberikan kepada negara seperti Meksiko. Untuk video kali ini kami akan kongsikan fakta berkenaan dengan negara Meksiko. Kita boleh sama-sama saksikan sama ada Meksiko benar-benar negara yang menjadi negara kartel dadah terbesar di dunia atau sekadar momokan dari pihak luar terhadap negara tersebut. Asal negara Meksiko. Nama Meksiko serapan bahasa Nahuatl Mexico nama ibu negara kuno Aztec iaitu Mexico Tenochtitlan. Bernardino de Sahagún dalam kitab sejarahnya di karang abad ke-16 menerangkan dengan teliti nama kota ini yang bermaksud tempat Mexi el lugar de Mexi, yang mana Mexi merupakan nama lain Mexit, seorang pendeta yang menyuruh orang sepuaknya berhijrah dari Aztlan kepada suatu tapak kota baharu dijanjikan dan dipertandakan dewa mereka Huitzilopochtli. Sahagún membutirkan lanjut nama Mexit seperti berikut. Orang Meksika yang datang ke kawasan ini dipimpin seorang ketua bernama Mesaitl. Ketua ini diberi nama Chitli, kelinci, selepas dilahirkan, namun beliau didodoikan dalam batang magir besar, maka dia diberi nama Mechitli. Satu asal lain yang lebih diketahui umum hari ini daripada perkataan Mexiko yang bermaksud pusat bulan El Ombligo de la Luna atau tempat tasik bulan encik El Lugar del Lago de la Luna. 6. Melakurkan Mexti, bulan, Sikti, pusat dan Ko, tempat menurut sejarawan tertentu seperti Cecilio Robelo dan Alfonso Queso. Sejarah. Selama hampir 3,000 tahun, Meksiko menjadi penempatan beberapa tamadun maju seperti tamadun Amerindian, Maya dan Aztec. Ketibaan penjajah Sepanyol di bawah pimpinan bijak Hernan Cortes pada awal abad ke-16 dan kemenangan mereka ke atas kaum Aztec pada 1521 menandakan mulanya era pengkolonian Meksiko sebagai Sepanyol baru. Pada 15 September 1810, kemerdekaan dari Sepanyol telah diisytiharkan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di Dolores iaitu sebuah bandar kecil. Ini merupakan titik permulaan peperangan untuk kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko atau Mexican War of Independence yang berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 dan pembentukan Empayar Meksiko yang pertama. Selepas merdeka, kesemua negara di Amerika Tengah kecuali Chiapas bersetuju untuk tidak menjadi sebahagian anggota empayar ini. Selepas kejatuhan Empayar Meksiko ke tangan pihak Republikan di bawah pimpinan Antonio López de Santa Anna, Republik yang pertama telah dibentuk dengan Guadalupe Victoria sebagai presidennya yang pertama. Di bawah pemerintahan Santa Anna, penduduk di bahagian Texas iaitu di Coahuila dan Texas telah memberontak dan menuntut kemerdekaan daripada kerajaan Meksiko. Penduduk di sini, terutamanya peneroka berbangsa Inggeris, telah membentuk Republik Texas atau Republic of Texas. Pemberontakan ini telah mencetuskan peperangan yang terkenal iaitu Perang di Alamo antara tentera Meksiko dan Texas. Akhirnya pada 1836, Texas mendapat kemerdekaan dan Republik Meksiko semakin mengecil. Pada 1840-an, negara ini telah diceroboh oleh Amerika Syarikat yang mengakibatkan kehilangan wilayah yang amat besar, termasuklah Alta California, Arizona, Nevada, Utah dan New Mexico. Pada 1860-an negara ini sekali lagi diceroboh, kali ini oleh bala tentera Perancis yang ingin menaikkan Archduke dari Austria Ferdinand Maximilian sebagai Maharaja Meksiko dengan sokongan paderi Katolik dan golongan Kriol yang konservatif. Namun pemerintahan beliau berakhir dengan peristiwa berdarah di mana Benito Juárez bekas Presiden Meksiko telah dilantik semula sebagai Presiden.
Pada mulanya, Jeneral Ignacio Zaragoza berjaya menewaskan tentera Perancis pada 5 Mei atau Cinco de Mayo dalam bahasa Sepanyol 1862 dalam perang di Puebla, tetapi akhirnya terpaksa mengalah dan Napoleon III dari Perancis, Maharaja Perancis, telah mengangkat Archduke Maximilian dari Austria sebagai Maharaja Meksiko pada 1864. Namun dalam masa yang singkat iaitu hanya 3 tahun, kerajaan Maximilian telah ditumbangkan oleh Juarez dan beliau dihukum bunuh. Selepas kematian Juarez, anarki telah berlaku dan berlarutan selama 30 tahun bermula dengan pemberontakan Meksiko yang diketuai oleh Porfirio Diaz pada tahun 1910. Tokoh-tokoh yang terkenal sewaktu pemberontakan Meksiko termasuklah Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Pancho Villa, Alvaro Obregón, Victoriano Huerta, dan Emiliano Zapata. Puak pemberontak telah menewaskan tentera persekutuan, tetapi mereka terpaksa menghadapi pergolakan dalaman dan negara berada dalam keadaan konflik selama 2 dekad lagi. Sebaik sahaja pemberontakan berakhir pada 1930-an, Parti Institusi Revolusi PRI mengambil alih pucuk pemerintahan dan berkuasa selama 70 tahun hinggalah akhir abad ke-20. PRI merupakan suatu barisan yang terdiri daripada beberapa kumpulan pemberontak yang inginkan pertandingan politik berjalan secara aman. Pada Julai 2000, Parti Tindakan Nasional PAN yang dipimpin oleh Vicente Fox Quesada telah berjaya merampas negara ini dari PRI melalui pilihan raya yang bebas. Krisis pertama yang dihadapi oleh Presiden Fox ialah pemberontakan di Chiapas oleh puak Ejército Zapatista The Liberation National EZLN. Chiapas merupakan negeri yang termiskin di Meksiko dan pemberontakan telah bermula sejak 1994. Sebaik sahaja beliau diangkat sebagai presiden, dia telah mengarah semua askar segera berundur dari negeri tersebut. Sekatan jalan raya juga ditarik balik dan pangkalan tentera di sana telah ditutup. Setahun selepas itu, satu perjanjian damai telah dibuat dengan puak pemberontak EZLN. Di samping itu, Presiden Fox terpaksa berhadapan dengan masalah polis di negara ini yang terkenal dengan gejala rasuah. Ini ditambah pula dengan kadar jenayah yang amat tinggi terutamanya di Mexico City merupakan masalah yang utama di negara ini. Pada 23 Mac 2005, satu perjanjian perkongsian keselamatan dan kemewahan Amerika Utara telah ditandatangani oleh Vicente Fox. Sepanjang pilihan raya 2006, PRI telah ternyata semakin lemah dan jatuh menjadi kuasa politik ketiga terbesar menurut bilangan kerusi dalam Dewan Perwakilan Chamber of Deputies selepas PAN dan Parti Demokratik Revolusi. Dalam pilihan raya Presiden, Felipe Calderón daripada PAN adalah diisytiharkan pemenang dengan kelebihan undi yang cukup nipis ke atas Andrés Manuel López Obrador daripada Parti Revolusi Demokratik PRD. López Obrador, bagaimanapun, telah mempertikai keputusan pilihan raya tersebut dan berikrar untuk mewujudkan satu kerajaan alternatif di Meksiko. Perang Dadah. Perang Dadah Meksiko adalah konflik bersenjata berterusan di kalangan kartel dadah yang bersaing antara satu sama lain untuk mengawal dan menguasai sesuatu kawasan, dan pihak berkuasa kerajaan Meksiko berusaha memerangi pengedaran dadah. Walaupun kartel dadah Meksiko atau organisasi pengedaran dadah telah wujud selama beberapa dekad, mereka menjadi lebih kuat sejak kematian kartel Cali Colombia dan kartel Medellin pada tahun 1990-an. Kartel dadah Meksiko kini menguasai pasaran borong dadah di Amerika Syarikat. Beberapa pemimpin kartel utama ditangkap, terutamanya dalam kartel Tijuana dan kartel Gulf, telah membawa kepada peningkatan keganasan dadah sebagai usaha memerangi yang mengawal laluan perdagangan manusia ke Amerika Syarikat. Jabatan Keadilan Amerika Syarikat pendapatan jualan haram dadah meningkat dari $13.6 bilion kepada $48.4 bilion setiap tahun. Pengedar dadah Meksiko menyeludup wang kembali ke Meksiko dalam kereta dan trak, berkemungkinan disebabkan oleh keberkesanan usaha-usaha AS memantau pemindahan wang elektronik. Latar belakang Perang Dadah. Memandangkan lokasi geografi, Meksiko telah lama digunakan sebagai titik pindah kapal untuk narkotik, pendatang tanpa izin dan penyeludupan untuk pasaran AS dari Meksiko, Amerika Selatan dan lain-lain tempat.
Pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, rakyat Colombia Pablo Escobar adalah pengekspor utama kokain, merupakan rangkaian jenayah terancang di seluruh dunia. Usaha penguatkuasaan semakin hebat di selatan Florida dan Karibian. Organisasi Colombia membentuk perkongsian dengan pedagang manusia yang berpusat di Meksiko untuk mengangkut kokain melalui Meksiko ke Amerika Syarikat. Meksiko digunakan sejak sekian lama untuk menyeludup heroin dan ganja dan pemerdagangan manusia berasaskan Colombia. Menjelang pertengahan 1980-an, pertubuhan dari Meksiko menjadi lebih mantap. Pada mulanya, kumpulan-kumpulan Meksiko dibayar dalam bentuk wang tunai bagi perkhidmatan pengangkutan, tetapi pada akhir tahun 1980-an mereka dibayar mengikut perkiraan bayaran in produk. Pengangkut dari Meksiko biasanya diberi 35 hingga 50% setiap penghantaran kokain. Jadi organisasi dari Meksiko terlibat dalam pengagihan serta pengangkutan kokain yang menggerunkan. Pada masa ini, kartel Sinaloa dan kartel Gulf aktif menyeludup kokain dari Colombia untuk pasaran dunia. Kartel Meksiko semakin lemah dan runtuh. Penangkapan atau kematian pemimpin kartel menjana pertumpahan darah. Kartel akan cuba untuk menggunakan penguatkuasaan undang-undang terhadap satu sama lain, sama ada dengan memberi rasuah kepada pegawai-pegawai Meksiko untuk mengambil tindakan terhadap saingan atau dengan membocorkan maklumat mengenai operasi pesaing. Penganalisis melihat kerajaan yang dikawal oleh Parti Institusi Revolusi PRI kehilangan cengkaman kuasa politik bermula pada lewat 1980-an ekoran kartel dadah. Pertempuran di antara kartel dadah meningkat selepas penangkapan Miguel Angel Felix Gallardo pada 1989 yang menguruskan perniagaan kokain di Meksiko. Pertempuran berkurang pada akhir 1990-an tetapi keganasan telah semakin bertambah buruk sejak tahun 2000. Kartel Meksiko. Miguel Angel Felix Gallardo atau Kelly adalah kartel dadah Meksiko. Dia digelar The Godfather. Tahun 1980-an dia mengawal semua perdagangan dadah secara haram di Meksiko dan koridor di seluruh sempadan Meksiko Amerika Syarikat. Beliau bermula dengan penyeludupan ganja dan candu ke Amerika Syarikat. Felix Gallardo menjadi manusia perantara untuk kartel Medellin yang dijalankan oleh Pablo Escobar. Dia menubuhkan infrastruktur berasaskan Colombia. Tiada sebarang kartel pada masa itu di Meksiko. Felix Gallardo adalah raja dadah Meksiko. Beliau menyelia semua operasi. Felix Gallardo mengekalkan profil yang rendah. Tahun 1987, beliau berpindah bersama keluarganya ke bandar Guadalajara. Menurut Peter Del Scott, kartel Guadalajara menikmati perlindungan daripada DFS di bawah Miguel Ketua Nasar Haro, CIA Aset. The Godfather telah menswastakan perniagaan dadah Meksiko apabila menghantar melalui bawah tanah. Operasi utama di sebuah rumah di Resort Acapulco, laluan Tijuana dikawal oleh Arellano Felix bersaudara. Laluan Ciudad Juárez diserahkan kepada keluarga Carrillo Fuentes Miguel Charo Quintero di koridor Sonora. Kawalan Matamoros, Tamaulipas koridor diserahkan kepada kartel Gulf. Sementara itu, Joaquin Guzman Loera dan Ismael Zambada Garcha beroperasi di pantai Pasifik menjadi kartel Sinaloa. Guzman dan Zambada membawa veteran Hector Luis Palma Salazar kembali ke pangkuan. Felix Gallardo berjaya ditangkap pada 8 April 1989. Tentera. Berbanding dengan kebanyakan negara Amerika Latin yang lain, Meksiko mempunyai jumlah tentera yang paling kecil iaitu 183,700 tentera yang aktif. Belanjawannya pada 1989 adalah 0.7% pengeluaran dalaman kasar. Namun pada 1999, belanjawan Meksiko bagi sektor ketenteraan telah meningkat kepada 9% KDNK pada $4 bilion. Bagaimanapun, sejak tahun 2000 dengan peningkatan menguntungkan bahawa negara telah mengalami, Meksiko telah memasuki kelab trilion, belanjawan adalah dikurangkan kepada 5% KDNK dan masa ini perbelanjaan tahunannya adalah $6.062 bilion 2005.
Walaupun begitu, sejak Presiden Calderon menerajui kerajaan Mexico pada bulan Disember 2006, dia telah membuat perundangan untuk menambah belanjawan secara besar-besaran untuk memerangi kartel dan pengedaran dadah di peringkat nasional kerana organisasi jenayah ini telah memanjangkan keganasan mereka di setiap pelosok negara. Menurut CIA World Factbook, tenaga manusia yang terlibat dalam ketenteraan berjumlah 2 juta yakni umur lelaki 18 hingga 49 anggaran 2005 dengan 19,058,337 lelaki yang sesuai untuk perkhidmatan ketenteraan dan 1,063,233 orang lelaki sampai umur perkhidmatan ketenteraan setiap tahun. Semenjak 2000, golongan wanita telah dibenarkan berkhidmat secara sukarela dalam ketenteraan. Angkatan bersenjata Mexico masa ini jumlah 620,400 tidak termasuk tentera simpanan. Begitulah kisah bagi sebuah negara yang masih berperang dengan peluasan pengedaran dadah. Apakah ianya akan berakhir? Cabaran yang pasti dialami oleh pemimpin mereka adalah untuk menyelesaikan masalah atau gelaran negara kartel dadah itu secara mutlak. Semoga video ini memberi maklumat kepada semua berkenaan dengan negara Mexico. Terima kasih kerana setia menonton. Semoga jumpa lagi di next video.